Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, dalam ruangnya lah malam ni iaitu bersama saya. Jadi insya-Allah kita nak kecek tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nak kecek semua sambil kalau ada soalan ke apa semua itulah program kita ni, iaitu dalam ruangan anda tanya kami jawab tentang rautab waktu hak sahnya. Tetapi sebelum daripada ada mana-mana soalan, maka kita nak apa ni kecek lah tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang lah. Jadi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ada nak kecek hijrah tu selalu dak, tapi nak kecek tentang masalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa pendirian panggil, ada beberapa perkara yang berlaku, iaitu pertamanya Sayyidina Abu Bakar ketika nak sebelum daripada nak hijrah saat itu, banyak ke sahabat saat itu pakat hijrah belakang lah. Banyak ke sahabat-sahabat tu banyak hijrah. Jadi bila banyak ke para sahabat saat ini hijrah dah apabila banyak ke sahabat saat ini hijrah dah, maka pada ketika tu tinggal Sayyidina Abu Bakar yang belum hijrah lagi, dan iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali, lepas tu pula Asma binti Abi Bakar, yang belum hijrah lagi lah pada ketika tu. Jadi setelah orang Quraisy, setelah orang Quraisy saat itu mereka isytihar lah untuk supaya mencari Nabi lah, siapa hak boleh, sama ada boleh dalam keadaan hidup lagi atau mati, akan dapat 100 ekor utuh. Dan Nabi SAW, kita nak ayat iaitu bahawa Sayyidina Abu Bakar ni apabila Nabi diizinkan
hijrah kepada Madinah. Maka ada pada masa itunya, iaitu tekoh sangat musim panah kan. Bulan musim panah, bila musim panah itu Nabi ni biasa pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar kak. Jumpa dia pergi di tengah hari. Biasa dia pergi pagi, tidak petang. Tapi tidak pada hari itu, pergi tengah hari betul-betul. Hari diri panggil. Bila pergi jumpa, Sayyidina Abu Bakar tu minta Nabi supaya izin kepada dia nak dia minta izin nak hijrah lah. Tapi Nabi kata, ala rislik ya Abu Bakar, fa inni arju an yu'dhana li. Tunggu dulu, hei Abu Bakar, sesungguhnya aku berharap bahawa diizinkan bagiku. Dan ada sebut bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia tak pernah, dia kata tidak pernah Rasulullah datang ke rumah bapaknya kecuali pada waktu pagi atau waktu petang. Tapi pada hari diizinkan baginda berhijrah, baginda datang pada waktu siang hari, yang mana pada ketika itu udara sangat panas. Baginda tidak pernah datang pada ketika itu. Dan pada ketika itulah baginda beritahu pada Abu Bakar bahawa baginda diizinkan berhijrah. Setelah Abu Bakar mendengar, beliau menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis, tiuk, kerana muju, gembira. Dan kerana diizinkan dia hijrah bersama, jadi teman Nabi, jadi teman Nabi. Tu. Jadi sangat gembira lah. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak pernah tengok lagi. Tak pernah tengok ayah dia sani Abu Bakar ni menangis kerana gembira serupa dengan dia gembira setelah dia dengar berita, atau setelah dia diizinkan berhijrah bersama Nabi SAW. Sini ni nak ayat kata Sayyidina Abu Bakar ni memang kasih kepada Nabi SAW, sangat kasih. Sebagaimana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang hatta akuna ahabba ilaihi, hingga bahawa adalah aku lebih kasih kepadanya, min walidihi, daripada ayah dia, wa waladihi, dan anak dia, wa nasi ajma'in, dan semua manusia lah. Tak beriman seorang sehingga dia kasih kepada Nabi lebih daripada dia kasih kepada ayah dia, anak dia, dan manusia semua. Jadi kita tengok betapa kasih dengan Sayyidina Abu Bakar dan mujurnya. Sebab tu ada satu ketika orang tanya Nabi SAW, tanya depan orang ramah. Sahabat tanya depan orang ramah. Tanya apa? Dia tanya, ayyun nas ahabbu ilaik, siapa yang lebih kasih pada akak? Nabi SAW sudah kata, Aisyah tu, Siti Aisyah. Orang tanya lagi, wa minar rijal, daripada orang jatah, dia tak Abu Hapak dia. Yang maknanya Nabi kasih Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar kasih pada Nabi SAW. Sebab itulah ada satu kalinya, iaitu ada satu kali Nabi duk pegang tangan Sayyidina Umar. Nabi duk pegang tangan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun katalah kepada Nabi,
Sayyidina Umar kata, sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih kasih kepada aku daripada semua, melainkan diri aku, illa nafsi, melainkan diri aku. Nabi kata, lah, tidak. Barulah dia kata, nah, lepas dah tu Sayyidina Umar kata, hatta, nah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau wahai Rasul lebih kasih padaku pada diriku. Nabi tak al-an, learning baru kena sungguh. Tu nak ayat kata memang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua para as-sahabah ni kasih cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok gambar masalah hijrah ni ialah masalah dua orang kan, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar lah. Memang teman orang panggil. Orang sangat Nabi kasih pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kasih pada Nabi SAW. Sehingga tengah-tengah duk berjalan saat ni, duk berjalan nak pergi kepada Gua Thur. Ketika tu pun Sayyidina Abu Bakar ni duk jalan lana. Dia jalan setar kiri, setar kanan, duk keliling musim itu. Setar duk depan Nabi, setar lek belakang Nabi, setar tepi Nabi, setar lah lek kanan, setar telah kiri. Mata duk gitu tengok. Kenapa? Kerana takut kalau ada orang niat tak molek. Niat tak molek nak buat Nabi kok, dia kena dulu. Tu. Dia kena dulu. Jadi peristiwa ni kita nak ayat koh masa memang kita kata Sayyidina Abu Bakar mujur saat ni tu bukan sekadar kata mujur boleh pergi dengan Nabi, tak. Mujur kerana boleh teman Nabi, boleh jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan hijrah kepada Madinah saat itu, orang panggil suhbah. Orang nak sampai saat ni kena orang harap sungguh tu. Sebab tu Sayyidina Nabi pilih, iaitu Sayyidina Abu Bakar saat itu. Dia jadi ketika diizinkan Nabi mari jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, inni la uritu dara hajratikum. Sesungguhnya aku diberi nampak negeri hijrah kamu, zata nakhlin bainal labatain, mempunyai kebun tamar yang ada di antara dua bukit. Labatain ni di antara dua bukit. Di Madinah tu telah ada dua labah, dua bukit, dua belah di tengah. Maka pada ketika tu Sayyidina Abu Bakar kata, wahal tarju zalik bi abi anta, dan adakah engkau berharap demikian? Nabi bersabda, Nabi, na'am, ya. Maka Nabi pun, Sayyidina Abu Bakar pun duk tunggu sampai 4 bulan, dan dia pun beli unta 2 ekor. Hingga Tuhan izin lah. Tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tak ada telitah pun kata dia saat ni tu nak boleh teman Nabi. Kerana dia duk minta banyak kali dah. Duk minta Nabi SAW nak hijrah pada Madinah saat ni, dia tak suka ke? Apa kata Nabi royak kata as-suhbah. Maka pada ketika tu penghujung nangis tu baik mata. Sehingga satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata, fa wallahi ma sya'artu qattu qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farah hatta ra'aitu Aba Bakr yabki yawma idzin. Maka demi Allah, aku tak pernah nampak lagi sebelum hari ni
bahawa seorang menangis kerana suka gembira hingga aku nampak Abu Bakar tiuk pada hari ini, dia kata. Tak ada biasa tengok lagi. Dah orang mujur saat ni tu. Tengok kita tengok mujur saat ni tu. Bukan kata mujur sekadar mujur saat ni gembira, mujur saat ni tu sebab boleh teman Nabi saja, kerana dia nak jaga Nabi. Buktinya iaitu apabila Nabi tu pergi jalan gilik malam saat ni turun nak pergi di Gua Sur. Cuma nak bakal stak depan, stak belakang, stak kiri, stak kanan. Sehingga Nabi tanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lau kana syai', kalau berlaku sesuatu, ahbabta an yakuna bika duni, akak jong ke kena akak tidak aku. Setuju kena kalau ada benda lagi kena kalau berlaku satu perkara jong ke. Ahbabta mana akak rela ke an yakuna bika kena akak duni tidak aku. Tapi dengan tegah Sayyidina Abu Bakar jawab, wallazi ba'athaka bil haqq, demi Tuhan yang baki engkau dengan benar, maka nat litakuna mim mulimmah. Dia kata, tidak ada sesuatu akan terkena engkau illa an takuna bidunak, melainkan bahawa terkena aku tidak engkau. Tidak ada benda nak kena kau, melainkan kena aku dululah. Sebab tu ketika masuk dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar kata, makanak ya Rasulullah, akan duduk sini hatta astabri'a lakal ghar, hingga aku nak tengok, kata tak ada benda dulu dalam gua sana. Masuk tengok dulu. Ni orang panggil mauqif, pendirian Sayyidina Abu Bakar. Kasih cintanya kepada Nabi SAW, dan saya kasih kerupai jong mati. Jong rela kalau mati pun tak apa. Demi kerana Rasulullah SAW. Sebab itulah kita tengok kita ini supaya tu juga kena ada perasaan kasih kita kepada Nabi SAW. Sebab tu orang pakat menghidupkan sejarah peristiwa hijrah Maulidur Rasul, apa saja nak tunjuk kasih Nabi, kasih pada Nabi, nak tunjuk perasaan walaupun hak sungguh pun makna kasih tu kita ittiba' lah hak sungguhnya. Sebab Tuhan sebut, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Hak Tuhan sebut iaitu Tuhan kata, jika adalah kamu betul-betul kasih pada Allah, fattabi'uni, maka turutlah aku, Nabi, turut Nabi royak kita, yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum, Tuhan akan kasih kamu dan Tuhan akan ampun dosa kamu, Allahu Ghafurur Rahim. Ini royak kata para sahabat memang kasih sungguh kepada Nabi SAW. Itu di antaranya lah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Nabi SAW. Itulah di antaranya. Dan saya nak tengok, kita nak jemput ambil sikit-sikit lah. Setiap malam tu hijrah kita ambil. Malam ni tentang masalah cinta dan kasih Sayyidina Abu Bakar pada Nabi SAW. Memang bukan hanya sekadar kata boleh teman Nabi. Bukannya tu saja, tapi memang dia ni jadi teman Nabi dan juga duk jaga Nabi, takut menyakiti Nabi. Dan dalam hijrah ni orang panggil dia hijrah ni rihlatu ibar wa durus, iaitu perjalanan hijrah ni perjalanan untuk dapat pengajaran dan ibrah lah. Sebab tu dia susah. Nabi pakai masa kat 12 hari ke. Sekali dengan tengah jalan 9 hari sampai 12 hari sampai Madinah semua. Dan semenjak pada tu duduk
Nah, duduk di Gua Sur, lepas tu tengah jalan 4 hari. Semua ni tu. Nah, Nabi tu baik awal bulan Rabiul Awal. Tu baik awal. Dah kata 29 Safar. Nah, tu Safar 12. Gitulah lebih kurang. Tu dah. Ni kita nak tengok pula lah soalan apa pula ada ni. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Soalan saya, apakah hukumnya selepas solat setelah kita baca wirid-wirid kita teruskan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu siang dan malam. Dan selalu amalkan dalam apa jiwa aktiviti yang kita lakukan. Mohon pencerahan. Kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lepas maya orang-orang tanding ni. Selepas kita doa siap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbis salli alaihi wasallim. Tu hak orang pondok dala, pondok gapo dah, pondok ni banyak. Selepas pada kita doa selepas maya tu kita selawat. Dan kadang kita ni pula selepas daripada kita tu pun kita selawat juga. Anak orang anak ketika kita buat akikah sambil bawa budak tu dikir juga. Dah banyak kita selepas ada kita apa kita selawat, semua selawat. Lepas pada kita ketebah raya kita selawat, semua selawat. Adakah apakah hukumnya? Selawat ni tidak dikaitkan dengan bila-bila. Digalakkan kita banyak ke selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu taala firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu selawat di atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kita selawatkan di atas Nabi dan salamkan di atas Nabi. Kena banyakkan sallu. Dan ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi temang salla alayya salatan, siapa selawat di atasku satu selawat, sallallahu alaihi asyra, Tuhan selawat di atas dia 10. Sebab tu digalakkan kita selawat banyak-banyak sekali. Molek lah kita selawat di waktu yang sesuai, kita selawat Nabi. Bila masa selawat Nabi itu molek, tidak menjadi masalah, kerana selawat Nabi di antara azkar orang panggil. Maka ala-si'ah saat itu maknanya memberi ruang. Bila kita sempat boleh buat, maka kita buat. Tidak kena kata pia tu pia ni, tak ada. Zikir ni, selawat, zikir semua ni benda ala-si'ah. Tidak ditentukan dengan masa. Supaya juga baca Quran dan sebagainya. Benda-benda gini ni kita Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Adalah kamu saat itu sebut Tuhan banyak-banyak. Tidak dikaitkan. Sebab tu ketika Tuhan suruh zikir, Tuhan sebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang zikir Tuhan ketika diri, ketika nyetak, ketika tidur. Sebab amal-amal hak besen ini nak banyak, yang penting kau banyak. Tidak menjadi masalah. Supaya tu juga selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita wirid teruskan berselawat, molek. Dan selalu amalkan dalam apa jiwa aktiviti yang kita lakukan. Ini benda-benda yang molek. Karena Tuhan suruh tidak ditentukan dengan masa. Tak sepuluh semaya. Semaya Tuhan sebut, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Semaya itu ada waktu. Ada pun zikir dan semua ni tidak. Ada pun sesetengah orang-orang yang tak boleh ni, biasa orang-orang Wahabi ni selawat ni tak ada Nabi tak buat dia ni tak boleh. Ya pasal tu ya pasal gitu. Zikir seperti juga. Kadang-kadang zikir dia saat ni tu, hak ni dah zikir masa tu faham Wahabi ke panggil. Ikut iyalah. Dia jangan nak kata salah sudah kita ke. Tak tu yalah. Tapi banyak kenya fok ni macam ni. Tak ada hadis Nabi buat pianing, dia kata. Tak ada hadis, tak ada baca Nabi tak baca pianing. Sebenarnya benda-benda hak azkar saat itu mengikut ulamanya kaedah dia ala-si'ah, memberi ruang dan luah kepada kita. Sebab Tuhan sebut banyak ke
Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qutitus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Gitulah. Tak usah nak pergi make up lah. Ni Asiah ni dah. Buatlah. Dah. Jangan kita ni duk turut setengah segulungan terperincir daripada As-Sawadil A'zam. Segulungan tubik daripada ulama-ulama. Tak kena duk turut dia ni. Dia semua tak boleh belaka. Pelik-pelik dia. Bismillah. Niอยากให้บาบอช่วยอธิบายเกี่ยวกับปัญหาประกันสังคมม.40เอาได้หรือไม่ช่วยตอบด้วยมีคนไม่เข้าใจเยอะมากค่ะ Saya buat klip siap dah Ada tema masalah Prakan Sangkum ni klip ada hunu. Tapi nak ayatnya kalau kita prakan dengan kerajaan Mo Sisip, Mo Sam-Sam hak kaji semua saat ni tu, maka ulama ruam samai, ulama lah ni banyak kata boleh berlaku. Di antaranya Syekh Dr. Ahmad Ali As-Salus dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dan Syekh Ali Jum'ah dan ulama-ulama Saudi sendiri tu pun. Di antaranya Usaimin. Kata boleh. Kalau dengar KJS, sebab KJS saat ni tu duit hak kita bayar dia sikit saat ni orang panggil hibah mubtadaah. Duit hak kita je. Yang duanya orang panggil duit hak tu mimbabil tabarru'ah. Lepas tu hak KJS kita saat mimbabil muasat daripada bab dia nak tolong rakyat. Sebab tu tidak menjadi masalah. Cuma orang tak say sudahlah. Kalau orang nak ambil ya. Kalau orang tak say sudah. Itulah saja. Ustaz, hukum merokok itu haram, tapi ada orang kata makruh. Merokok down itu tak apa. Tolong Ustaz, jazakumullah. Rokok ni iaitu apa hukum isap rokok? Saya nak ayatnya banyak ulama-ulama ni 90% lebih lah yang mengatakan haram. Pertamanya iaitu kerana rokok saat ni tu dia bazir. Tuhan sebut wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan jangan bazir. Sesungguhnya orang bazir saat ni saudara syaitan. Sebab tu jangan bazir. Yang kedua pulaknya rokok saat ni iaitu dia mudarat. Mudarat dalam Islam ni tak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan capak diri kita dalam kebinasaan. La darara wala dirar. Jangan ada mudarat. Kita jangan mudarat ke orang lain dan kita juga tidak ada mudarat. Tak boleh benda-benda ada mudarat. Yang tiganya iaitu semua orang kata, semua doktor bomo semua saat ni tu kata mudarat berlaku. Dan ada hari pula, hari dan tahun-tahun ni orang mati seluruh dunia kerana rokok 800,000 lebih. Oleh itu mudarat sungguh. Lepas tu pula terbakar dia ni, kata setengah ni ada celup agak. Maka bila celup agak, bagai hak harai banyak, harai juga sikit. Sumpah sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lepas tu dia kata tak rokok down. Rokok down terbakar seperti tu juga. Sebab itulah kita ada mau nak isap tu kita tak lari lah. Moga hukum kita wayaklah tu. Awaklah hana. Kita tak ana dah. Gitu ama ala rasul illa al balagul mubin. Kita wayak dia mau nak isap tu haramo. Dia mau nak pergi kata makruh tu ikut demo lah. Tapi kita tu nak wayak kata memang benda ni benda hak jelas lah. Banyak ulama menghukumkanlah tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapa hurai keistimewaan selawat 1000 kali dan tak apa ke kita selawat tu sikit-sikit sampai cukup 1000 kali tu. Contohnya 200 setiap selepas solat. Dan selawat khosiat 1000 kali ni banyak benda amal-amal mujarab lah. 1000 kali. Dan adalah mujarab.
Dah. Kisah apa ni Sulaiman Syekh Abdul apa ni Raja Abdul Hamid Turki contohnya lah. Ada seorang saat ni tu lekat hutan naik mahkamah. Kemudian orang tuan hutan pergi hadu pada mahkamah, dia minta masa. Minta masa lah. Nak klik rumah dia dululah. Nak cari. Nak bayar. Sehingga dia mimpi klik selawat Nabi SAW, sehingga dia mimpi dan Nabi suruh dia pergi royak kepada Raja Abdul Hamid, suruh tolong bayar kepada dia. Itu di antaranya lah. Banyak lagi lah kisah-kisah mujarab, orang panggil benda-benda dicuba berlaku lah. Sebab itu selawat banyak. Selawat ni ada banyak. Orang panggil selawat kalau sakit contohnya, kalau sakit ni ada yang orang rumah saya saat ni dia baca selawat tibbil qulub, tibbiyah. Selawat tibbiyah. Ni ada selawat ni dalam surah doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Hak saya ni muka 173 ada selawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nurul absar wa diyaiha wa qutil arwah wa dhaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia baca selawat ni semua dan dia baca Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qabl Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dia bacanya tu ya. Dia duk baca selawat ni ratus-ratus kali, dia jadi lasa pada hari itu, tekah tu jadi lasa. Mapruk jadi lasa lah. Sembuh klik. Dengan ubat usaha lah, Tuhan berjumpa ubat dan sebagainya, sembuh klik. Dah sampai hari ni sihat. Alhamdulillah. Itu di antara selawat ni banyak ratus-ratus hari. Selawat tibbiyah. Dan kalau kita rasa susah hati ke, ya ada selawat orang panggil selawat al-farad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh. Banyak selawat ni. Ada selawat karb. Ada selawat munjiyah. Waktu kita baca semua, Allahumma salli wa sallim Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Bacalah selawat banyak. Dan selawat baca banyak-banyak insya-Allah. Ya, kalau orang dulu ni ada dalil apa panggil dalail apa panggil dalail dalail dan ada orang baca selawat hanya baca ini buku saya dah ayat semua dah. Kalau siapa nak tu boleh inbox mari dah. Itu auradus salawat wa adiyatul munasabat. Ada selawat-selawat dan sebagainya lah. Tu molek lah. Selawat banyak tu molek. InsyaAllah Tuhan kita selawat banyak. Dan molek kita berdoa dengan Allahumma inni as'aluka wa tawajjuhu ilaika bi nabiyyika Muhammadin. Selawat banyak. Lepas tu kita berdoa wasilah orang panggil tawassul. Doa tawassul ni ada hadis ke? Orang seorang buta mari minta Nabi suruh baca minta. Orang suruh selawat apa ni suruh baca apa ni doa. Masa ni lah saya sebut tu. Apa ni orang panggil doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah Muhammadu. Ya Nabiur rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Doa tawassul ni. Selawat banyak baca ni insya-Allah. Itulah saja. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih apa saya dah terima surat doa ya insya-Allah. Terima kasih tak apa. Zulkifli Rosah ni Sunda, terima kasih. PC Assalamualaikum. Ada nak tanya maksud hadis
7 jenis orang di bawah di bayang arasy, adakah kita kena buat 7 perkara semua itu? Dan atau boleh pilih ya? Tak. Jadi ada hadisnya, iaitu orang yang boleh duduk di bawah bayang arasy Nabi, bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, Nabi kata sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang akan boleh duduk di bawah bayang arasy Allah pada hari yang tidak ada bayang padanya. Nah, siapa hati? Pertamanya kata al-imamul adil. Imam yang adil. Mula-mula sekalinya, iaitu imam al-adil, imam yang adil. Yang keduanya, pertamanya, nanti saya nak tengok. Yang keduanya iaitu ada sebutnya itu rajulun, seorang. Wasyabun, ada sebut wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pertamanya imam adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Orang muda yang besar dia dalam keadaan sembah Tuhan, maknanya jadi orang semaya budak lagi. Orang semaya budak lagi. Yang tiganya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang hati dia dah terikat masjid, setiap hari dia pergi sembahyang masjid, tak ada butuh-butuh. Warajulan tahabba fillah, 2 orang yang kasih di jalan Tuhan. Ijtama'a alaihi, hidup wipun tempat dia buat mai ibadat Tuhan, sebab sejid semaya. Wa tafarraqa alaihi, dan dia tinggal tempat lah tu juga, maknanya tak berhimpun ke dia melainkan pada tempat Tuhan suruh ya. Wa rajulun talabatuhum ra'atun dhatu mansab, dan seorang perempuan mempunyai pangkat wa jamal, faqala inni akhafullah, ajak dia berzina, maka dia kata inni akhafullah, aku takut Tuhan. Wa rajulun tasaddaqa wa akhfa, seorang sedekah dia sembunyi, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hingga tidak diketahui kiri apa nafkah oleh kanan. Wa rajulun dzakarallaha khaliya, seorang dia sebut zikir Tuhan khalian, dalam keadaan seorang diri duduk sorang lah, fafadat ainah, mengalir air mata. Kena 7 perkara ke tak? Kita ni, kalau kita jadi salah satu daripada 7 jenis ni, insya-Allah kita boleh duduk di bawah bayang arasy. Pertama, kita jadi imam adil, jadi pemimpin yang adil. Maka kita boleh duduk bayang arasy Tuhan. Kita tak ada jadi imam, kita jadi orang yang sembah Tuhan, duk semaya budak sampai besar. Seperti tu juga. Atau kita jadi orang yang hati dak terikat masjid semua, maka seperti tu juga. Atau orang yang kasih, 2 orang yang kasih jalan Tuhan. Orang yang pernah orang tidak hajat dia berzina, tapi dia kata inni akhafullah. Dan seorang yang sedekah, kanan kiri tak tahu. Dan seorang yang duk nangis dengan Allah di waktu malam. Sebab tu 7 jenis ni, kita jadi salah satu daripada 7 jenis manusia ni, maka kita boleh duduk di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Assalamualaikum. Zikrullah saja-saja boleh atau tidak? Zikir Allah. Apa tak boleh? Tuhan sebut ke? Wa atimul al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkurullah, sebutkan Allah, lafaz Allah. Dan Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutkan Allah. Tak ada apa. Sebut zikir Allah. Ada sebut, ada masalah ke apa? Saya dulu, masa saya ngaji dulu, Tarekah Naqsyabandi,
iaitu di Suriah tu ada tarekat Naqsyabandi. Ya suruh ajak fak-fak kita pakat pergi iktikaf kali dia ke, maka dia pakat duk ngatik Allah. 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 Tak ada apa. Kerana apa? Kerana Tuhan sebut wazkurullah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutkan Allah, zikirkan Allah. Nah. Tu. Boleh, tak ada masalah ke apa. Tasbih boleh juga. Tasbih. Nabi SAW disebut man sabbaha salatan wa thalathin, siapa tasbih 33. Wa hamidallah, dan dia puji Tuhan salatan wa thalathin, alhamdulillah. Wa kabbara, dan dia takbir salatan wa thalathina. Wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah ghufirat khatayah wa in kanat misla zabadil bahri. Diampunkan dosa dia semua jika ada seperti buih di laut sekalipun. Tak apa juga tu tasbih, sebut Allah pun sebut, ingat Allah, Allah, tak ada masalah. Kita ni kadang-kadang ni jadi masalah belaka. Kita tak suruh pakai lah gulungnya plek-plek tu. Bismillah. Kita panggil saudara-saudara kita hak Wahabi ni tak boleh belaka dia nya. Orang nak sebut Allah pun tak boleh. Kau tu karek hak agama. Hak agama ni karek benar. Hak nak buat amal ni karek. Kau tu tak boleh, kau tu tak boleh, kau ni tak boleh, macam-macam. Allah tak. Apa kau nak buat hak Nabi tu pun payah nak buat, kau ni tak boleh, kau ni tak boleh. Kita tak suruh pakai lah tu. Ikut fak dia tak buat tak apa, kita buat. Kerana ulama saat ni dah ada dah. Tak suruh berdoli lah fak tu. Tak boleh belaka dia nya. Jadi masalah juga orang sebut Allah Allah. Ibu. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna sikit doa ini, Allahumma ja'alil Qur'ana lahu fi qabri mu'nisa wa fil qiyami syafi'a wa minan nari sitran wa hijab. Allah jadikan Quran dalam kubur tu mu'nisa. Jadi temelah. Wa fil qiyamati syafi'a, hari kiamat jadi syafaat. Wa minan nari sitran wa hijaba, api saat ni jadi dinding. Wa 'alas sirati nura, jadi di atas sirat saat ni tu cahaya. Wa ilal jannati rafiqa, dalam syurga tu teman. Wa ila liqa'illahi ta'ala wasilah, dah jadi jumpa Tuhan jadi wasilah. Wa syurna wa iyyahum, dah hipunglah kita bersama mereka. Wa ja'lil maw'ida bainana wa bainahul jannah, dan jadikanlah janji kita dan dengan mereka tu syurga. Ilahi ya Rabbi, Tuhanku ya Rabbi. Wa jannatika, syurga engkau jannatin na'im, syurga na'im ma'alladina an'amta alaihim, syurga engkau nikmat di atas mereka itu minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Itulah maknanya lebih kurang. Kanan Al-Quran lah zikir campin mai tirau cak tong pukpit aurat hai micit. Kita nak baca Quran saat ni, adakah kita kena tutup aurah dan sebagainya? Kita nak baca Quran saat ni tu, Quran ni ibadat. Tapi kalaulah di antara adab dia lah, moleknya kita pakai molek lah. Moga kita nak baca Quran ni pakai kain semaya contohnya, tudung kelubung dan sebagainya lah. Kita hormat. Tapi nak kata wajib tak? Aurah ni ya wajib tudung depan orang ajnabi, depan orang hak asing pada kita, atau kita nak tubik luar, bukan duduk dalam rumah kita, atau kita tidak duduk bersama dengan mahram. Maka pada ketika tu wajib kita kena tudung. Ya yuhal nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah pada isteri engkau, wa banatika, anak-anak engkau, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka labuhkan pakaian. Dzalika adna an yurafna fala yu'dzain, dan itulah yang paling sesuai menunjuk kata dia juruh molek dan tidak dimenyakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Dan Tuhan sebut ke wala yadribna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna illa, dah nak tudung. Tuhan sebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Tak kena tudung aurah tu, iaitu
tok laki dia, au abaihin napak dia, abai bu'ulatihin tok tua dia, au abnaihin anak dia, au abnai bu'ulatihin anak tiri dia, au ikhwanihin atau saudara dia, au au bani ikhwanihinna atau anak saudara, au bani akhawatihinna, au nisaihinna, au ma malakat imanuhunna, au tabi'ina ghairul irbat min ar-rijal, au at-tifl alladhina lam yadharu ala auratin nisa. Tu wajib kena, tu boleh buka aurah orang panggil. Sebab tu kita nak baca Quran sebenarnya lah, tak ada haram gapo, kita tak ada kelubung pun. Kita ngapa seorang kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita duk kerana aurah ni yang wajib kita tudung, kerana kita duk depan orang luar haji Nabi. Situ ya. Kita nak semaya wajib tudung aurah juga baca Quran. Tapi adab, kena ingatlah adab kitanya bila kita nak baca Quran tu tak boleh lah duk ajarlah tu. Kita kena pakai jadi molek lah anak kita nak ngaji Quran ni, pakai tek kelubung, pakai maya tu mari. Kita hajar anak kita baca Quran. Tu caranya. Tapi dia kata wajib tak ada. Nak wajib ke apa? Ya wajib tempat nungnya. Moga kita duduk dalam rumah kak. Itulah saja. Kita nak tidur kan, kita nak baca tak tudung pun. Rambut dulu tu baca kul huwallahu ahad 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Mengikutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Assalamualaikum abad dalam syurga nanti buah khuldi ada tak lagi? Buah khuldi ni bukan gapo sangat. Buah khuldi Nabi Adam makan saat ni, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun ila hin. Tu buah khuldi tu kerana syaitan dia nak tipu ya, ayat terlalu makan buah tu boleh duk kekal dalam syurga. Itu sahajanya. Pahala syurga ada tak? Ada tak lagi? Wallahu a'lam lah benar. Tapi dalam syurga fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Dalam syurga ada belaka. Barang kita suka, barang kita ingin semua ada. Wallahu a'lam. Apa hukum setuh rambut isteri adakah batal wuduk suami? Tepuh rambut tak jatuh, tepuh kuku tak jatuh. Rambut tak jatuh, kuku tak jatuh. Tepuh kulit jatuh. Tepuh baju ya tak jatuh. Kuku tak jatuh. Sebab tu dalam hadis. Maaf dah. Dalam hadis sebut aula mastumun nisa setuh tepuh. Tu pun oleh mazhab Syafi'i lah. Bismillah. Iaitu aula mastumun nisa setuh retina ke jatuh semaya, tepuh tubuh lah. Masya Allah. Selawat Tok Wei Ali Bekno. Selawat Tok Wei Ali ni iaitu Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim jami'al anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wa ahli ta'atika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Adalah 149 bang. 100 selawat Tok Wei Ali. Saya bawa sekali sehari kerana ayah saya ni dulu ni dia duk bawa selawat Tok Wei Ali. Jadi dia ijazah pada kita, minta suruh kita bawa, maka kita bawa sekali sehari selawat Tok Wei Ali. Dalam kitab Lum'atul Al-Awrat. Tu boleh bawa selawat tu, tak apa selawat. Dalam ni dalam doa Awradus salawat wa munasabat tak ada lah, saya tak ada boleh lah. Oleh selawat Tok Wei Ali boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan doktor dan semua dalam pelajar ilmu syukurlah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Baboson kitab nai, ngajar kitab mana? Kitab ke apa? Saya ngajar kitab ni hari Khamis lah ni tu. Nanti kita nak ngajar juga, nak wiragah molek lepas ngorek, nak ngajar, hodok ngajar kitab di masjid-masjid semua kita ngajar. Assalam Islam pai perak tuang lain ayuk bab mai.
Deh, ni dia. Deh, ni kena kita tanya dadu. Nah, boleh tak pergi belagak? Belagak ni tunjuk perasaan orang panggil, minta keadilan dan sebagainya. Muzaharah harap panggil. Deh. Hak ni terserah pada pokok kita masing-masing lah. Satu akan menang deh. Apa adakah wakah atau wasalafa ba'du dengan lafa kemudian? Salah kau adakah wakah atau wasalafa ba'du? Dah dengan lafa kemudian. Dah. Ku ano ni? Amma ba'du gitu. Dah. Amma ba'du wakah. Alhamdulillah. Dah tabah kan wassalatu wassalamu wa ba'du. Saya tak faham ni Abdullah Ismail ni tertulis mula maksud ke mana. Assalamualaikum ba'daka sahih. Ini hadis azimu dhahayak fa inna 'ala sirat matayakum. Ni saya tak tahu dah. Anak kena tengok mula pula lah. Kerana kita ni kita nak kena rojak balik semula. Azimu dhahayakum fa inna 'ala sirat matayakum. Wallahu a'lam lah. Nanti nak telah tengok hadis ni ada ke tak. Sahih ke tak. Nanti nak telah tengok lah. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh nak royak. Salam Bapa Derap nang sedoa lew, terima kasih Bapa. Hak ni boleh doa dah, suara doa siapa yang tak ada lagi hak rasa nak bakar doa ni. Auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Boleh ada segala-galanya doa semaya istikharah. Sedang doa istikharah semaya hajat, doa semaya hajat dan niat semaya tasbih kafiat dia, semaya bersapi, doa bersapi, semaya duha, doa dia baca kenduri, doa ziarah kubur, cara tahnik anak doa dan doa tahnik anak laki, cara khatam Quran doa bagi setiap kali khatam, doa maksud, doa bangun tidur, doa masuk jamai, doa anak berwudu nanti kau selesai wudu, doa pakai baju, macam-macam ada lah. Dah boleh lah. Siapa nak tu inbox mari dah insya-Allah. Assalamualaikum. Ni doktor yang kata apa ni? Sujud syukur, sujud sekali bakit. Sujud syukur ni sekali ya. Sujud syukur, sujud tilawah sekali sahaja. Supaya iaitu kena tudung aurah dan kena ada wuduk nak sujud syukur dalam mazhab Syafi'i. Nak sujud syukur, sujud tilawah kena ada wuduk dah, kena takbir Allahu Akbar, lepas tu turun sujud. Kalau sujud syukur baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau sujud tilawah baca sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lepas tu salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis nyatu supaya sujud syukur dengan sujud tilawah. Assalamualaikum Bapa Dr. Abdullah dan sahabat dah. Amin, terima kasih Bapa, sangat jelas di atas menjelas 7 jenis manusia saat ni ya, sama-sama lah. Cai kawah bicop nak hukum kun un pit sama dah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala hidayat kepada saudara-saudara kita Wahabi ni dah, minta lah dah. Jangan duk besar ngah benda kini kita pakat ngajar, kita pakat suruh orang amal ibadat banyak. Hak tu hak pentingnya. Kadang-kadang saat ni benda-benda tak penting. Saya ada dengar di antaranya kelik mai mengaji tak ada kerja ke apa. Kelik mai ngaji pagi, mengajar pagi pun handah bidah. Petang tengah hari bidah, malam bidah. Astagfirullahalazim. Apa begitu lalu. Salam bos, lepas takbiratul ihram berapa tempat lagi disunatkan takbir intiqalah. Takbir intiqalah ni sebut semua, tapi akad tangan tu ya tak ada. Ya ada tempat-tempat tu. Ada apa kita takbir Allahu Akbar. Bila kita rokok takbir Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tu sujud Allahu Akbar. Baru sujud Allahu Akbar. Sujud kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud bangun takbir intiqalah belaka. Tapi hak tak akid tangan ada 4 tempat sahaja. Semalam saya wayak dah. Pertama takbiratul ihram, sunat kita akad tangan. Sunat hai'ah. Kata akad pun tak apa, tapi takbir suara tu wajib.
Waktu rukuk Allahu akbar. Tapi kita ni sunat Allahu akbar. Lepas tu kita nak rokok, sunat kita tangan Allahu akbar tu rokok. Naik pada rokok sami Allahu liman hamidah kita tangan juga. Turun Allahu akbar, tak ada lah tangan. Ada Allahu akbar. Ada satu lagi, iaitu ketika kita naik daripada tahiyat pertama, rakaat kedua. Naik pada tahiyat tu kita tangan Allahu akbar. Situ saja tepat saja. Ada pun suara takbir intiqalat, waktu tu sunat. Nak kali kita turun naik semua saat itu suara tu. Salam baboy atas masa wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Adakah riwayat yang lain yang boleh buat kurang daripada 33? Boleh buat kurang daripada 33 ni sebab kadang tu imam buat sikit je, kadang-kadang tak sampai 20. Dah ada riwayat banyak, ada riwayat 10 pun ada riwayat 15 pasal gitulah. Dan tapi hak yang sahihnya, hak yang banyak riwayat 33 hak itulah hak ada sabit bahawa ghufirat khataya, diampunkan dosanya semua, wa in kanat misla zabadil bahri, jika adalah dosa serupa ngabuih di laut sekalipun. Dah baca 33, dah baca 10 boleh. Ada 10. Dah ada riwayat kalau kita tengok Jawahirul Bukhari, dah ada sebut. Alhamdulillah. Cop rekan style ni mi prayut mak insya-Allah. Jihad kuam mai ada kerap babo. Jihad ni tu iaitu sebelah kanan, kiri, atas, bawah, tepi, belakang, depan. Panggil jihad. Sebab tu ta'ala Allah anil jihad. Tuhan tak ada duduk sebelah jihad. Tuhan ni tidak berjihad, orang panggil. Kerana jihad ni sifat makhluk, maka Tuhan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tidak serupa sesuatu, Tuhan Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Tuhan tak serupa dengan kita. Makhluk ni ada dia. Benda-benda di antara sifat makhluk je ada jihad. Di antara sifat makhluk ni ada maqadir, boleh hukum besar kecil. Di antara sifat makhluk sana itu ada amakin, ada tempat dia. Stanti, penti dia ambil. Dan ada azminah, ada masa. Dan ada makhluk tu juga orang panggil, dia ada sifat hutan, putih, kuning, hijau. Dan dia ada adam dengan wujud dengan adam, ada dengan tak ada. Itu sifat-sifat makhluk. Pumi hadah yai. Doa tang-tang lerap azan dai mai. Orang hadah akbar, orang berjima atau tauhid, adakah dia boleh? Hak tak boleh dia iaitu baca Quran. Nabi SAW sabda, la taqra al-haid wal junub. Tak boleh baca orang haid dan orang junub syai'an minal Quran, sesuatu pada Quran. Ada apa hak lain? Dia nak zikir boleh. Zikir subhanallah walhamdulillah boleh. Nak jawab ba boleh. Allah akbar, Allah akbar. Ada betul bukan Quran. Bila bukan Quran tak apa. Hak Quran tu tidak boleh. Itu sahaja. Wallahu alam. Salam apa? Adakah kita mesti dakwah setiap orang non-Muslim dengan suruh untuk bersyahadah? Kalau tak dakwah kita akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Adakah kita kena dakwah? Kepada orang bukan Islam? Kena suruh yang mengucap dua kalimah syahadah. Dakwah ni tu kita menyampai kita menyampai melalui Facebook, kita menyampai melalui tertulis di Instagram atau ke WhatsApp dan apa sahajalah kita menyampai. Hak wajibnya menyampai saja. Tak kena disuruh dia menyampai. Sebab Tuhan sebut fahal 'ala rusuli illa al-balagul mubin. Adakah ada di atas rasul? Mereka tak ada dah, mereka penyampaian wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Tidak ada di atas rasul mereka penyampaian yang nyata. Kita menyampai ikut cara mana pun. Itu sahaja wajib. Balighu anni walau ayah. Salam ba Yunai nifas an Quran daimai. Duduk dan nifas boleh baca Quran je? Tak boleh. Nabi SAW sebut la taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Quran. Orang baru
tak boleh nak baca Quran duduk dalam nifas. Nifas ni iaitu duduk dalam darah beranak. Dah tubik lagi lepas beranak saat ni tak boleh kita nak baca Quran. Dah. Malaikat ada hak boleh bacanya, ada azkar hak ditentukan dengan masa. Contohnya lah sebelum tidur 3 kul. Contoh kita nak tidur disunat baca 3 kul, maka kita baca niat zikrillah, niat zikir. Dan kita nak naik kereta contohnya subhanallazi, tu banyak Quran juga, maka kita niat zikir. Itu doa azkar hak ditentukan dengan masa. Ada azkar muqayyad bagi maka boleh. Dan kalaulah ada ulama sebutnya iaitu orang nak pelacak, kalau dia ni orang ngapal Quran maka boleh juga dia nak pelacak Quran takut lupa, orang nifas. Ada setengah ulama ruam sama masalah ni ya, Syafi'i pun kata boleh. Dan yang tiganya iaitu dia nak mengaji atau nak mengajar. Itulah ada ulama kata boleh lah, wallahu a'lam. Selawat, bolehkah kita pakai seluar pendek depan anak lelaki dan perempuan kita dalam rumah? Boleh tak pakai seluar pendek? Aurah depan anak kita ni pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Pakai luar pandok saat ni tu, kalau sampai lutut tu dong aurah tidak menjadi masalah. Cuma kok anak kita lama-lama kita duduklah tu dia tidak hormat kepada kita. Dia nampak kata kita ni tidak jaga, tidak bukan orang hormat lah, tidak dihormati. Jangan ibu anak kita dia tak malu pada kita. Sebab tu kita nak kena tunjuk kita waraknya, kita tunjuk kita juruhnya, kita tunjuk tu dia akan malu dengan kita. Nanti kalau kita duduklah tu dia tak akan malu dengan kita. Buat jadi adab turun kita nak video saat ni tu, nak beradab saat ni tu, kita kena tunjuk pakaian kita dan sebagainya lah. Tapi nak kata boleh tak boleh, hukum tak ada masalah ke apa hukum. Kalau lah tudung pusat dan lutut hak tak bolehnya naik bohor nampak, pusat nampak, maka haram pada kita sebab aurah ibu ayah pusat sampai lutut. Itu sahaja, wallahu a'lam. Selama lama witir dengan rakaat daimai. Semaya witir dalam mazhab Syafi'i 3 rakaat paling kurang 3 rakaat. Kita buat 2 1. Atau 3 selalu boleh juga. Itulah sahaja. Boleh. Semaya witir ni besar pahala. Al-Sani Khalili Abu Hurairah kata, Nabi besar aku. Bisalah dengan 3 perkara. An asuma salasata ayyam min kulli syahr, bahawa aku puasa 3 hari sebulan, wa an usalli rakaatid duha, aku semaya duha, wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku semaya witir sebelum tidur. Itulah saja, wallahu alam. Assalamualaikum khabat harau cak lamat kodo naik kerang tipan ma cin rau lamat waktu subhi set rau ko kodo waktu isya dai maika. Kita nak qada semaya, kita semaya lepas subuh kita qada waktu isya, boleh ke tak? Jawabnya qada ni boleh bila-bila masa. Kita nak qada wayah tafadainullah haqqu an yuqda. Maka kita qada. Tapi hak paling moleknya cara dalam kita nak qada, bila kita nak semaya zuhur, maka kita qada sebelum zuhur. Sebelum berarti semaya sunat zuhur, belum asar kita qada sebelum asar. Belum gharib kita qada belum gharib. Belum isya kita qada belum isya. Nanti kalau kita qada sokmu 10 tahun, jadi habis dah lah kita qada semua. Hak kita duduk tak semaya 10 tahun dulu. Yang mudah gitu. Kalau kita duduk qada waktu subuh, itu tak tahu tak bila kita. Cukup ke tak cukup lagi, tahu kita qada. Sebab tu ulama ada sebut bahawa qada hak ni tu kita kena qada waktu-waktu tu lebih baik. Cara untuk kita nak qada nak habis. Kalau 5 tahun tu qada 5 tahun. Semaya sokmu. Semaya sokmu habis kan 5 tahun. Kau 5 tahun tak semaya kan 5 tahun lah. Kita qada belum isya, belum gharib belum. Gitu. Qada ni ya boleh nak qada waktu lain pun. Nabi SAW sabda, man nama an salah, siapa tidur tak semaya au nasiha atau terlupa, falyaqdiha idza dzaqaraha, ana qada apabila dia ingat, laisa alaihi kafarah illa dhalik. Tak ada kena buat melainkan itu sahaja, wallahu alam. An salawat jin cak mamai po an bang. Astagfirullahalazim. An selawat jin cak mamai po
พออ่านบ้างสลาวาตรู้สึกว่าจะมีอะไรมาอยู่กับเราhaiแต่selawat ni jin tak ari baca hak ni banyak tak usah uji mari rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun baca tu banyak rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kalau tengok dalam surah doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat rabbi a'udzu muka 17 lah doa yang ke-29 dah ada rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun dah tak usahlah tak usah duk saing lah dengan jin ke apa tu, kita duk cara kita, jin dia kita dah tak usah buat main lah duk sahabat dengan jin ke apa, tak ada dengan sahabat ke apa, kita duk cara kita gaduh dengan dia duk gaduh dengan kita dah salam apa hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi iaitu hadis yang makna dia saat itu banyak menunjuk di atas benda yang sama. Makna serupa berlaku. Lebih kurang ada waktu berlaku. Hadis dua ayat kadang-kadang lapar tak serupa. Maksud sama. Hadis mutawatir ni marawahu jama'atun an jama'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitsu la yatawatta'ul kadhibu alaihi. Iaitu hadis riwayat satu jemaah daripada sebanyak an mithli seumpama dia. Orang starah, riwayat semua starah semua, hak tak boleh nak pakai bohong dah. Kerana syarat dia tu memang rapi sungguh. Hadis mutawatir. Tu. Hadis ni hadis sahih. Hak paling sahih mutawatir. Lepas tu hadis sahih dan mutawatir hadis sahih. Gitulah lebih kurangnya. Itu hadis mutawatir. Riwayat satu jemaah seumpamanya, setarah. Orang dari segi akhlak, dari segi gapo, orang juga yang rawi sana ni tu. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak pakai bohong, tak boleh nak dusta. Gitulah. Bismillah 5 amal chow yin pula pun ke arai. Bismillah 5 ada bismillah 7, bismillah 5, bismillah 9. Dari mulai kata bismillahirrahmanirrahim, bismillah samil basir. Bismillah dah apa dah. Bismillah 7 ada. Bismillah ni tak ada apa. Bismillah ni tu kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Bagi tak mula dengan bismillah maka kudung. Kau banyak bismillah maka barakah. Banyak berkat. Ada bila bismillah banyak maka berkat. Insya-Allah kena bismillah semula kita ni. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah, banyakkan bismillah. Tak apa. Wallahu a'lam. Quran ayat Quran bang ayat rusuk wa mi arai mayu kang lang rau. Tak ada tu, kita berpuasa saja. Kita berpuasa saja. Tak ada halih. Minta sehat wal afiah. Mai เข้าใจเหมือนกันหนุ่มน้อย tak ada. Itu kita berpuasa. Ustaz, jika mimpi air banjir dan hampir lemah, apakah takbirnya? Air ni biasa rezeki lah. Sebab tu sebut fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi Tuhan mengeluarkan dengan air saat itu buah-buahan rizqan lakum, jadi rezeki. Sebab tu mimpi nampak air biasa kok rezeki nak mari. Tapi wallahu alam lah. Bapa, bolehkah kita belajar kitab agama lain bertujuan semata-mata untuk penambahan ilmu, dan apakah batasan dan garisan bagi orang Muslim yang niat untuk belajar dan mendalam agama lain? Boleh kita belajar agama lain kata comparative religion, maknanya kita mengaji untuk buat perbandingan agama. Saya baca dulu, baca kitab Ahmad Halabi, kitab Pak Jilid tentang masalah agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi, Nasara. Kita baca belaka. Pak Jilid besar-besar, baca buku masa kodok ngaji itu baca. Untuk kita nak buat isi maklumat tentang masalah agama Buddha, agama tu agama ni kan.
Ni PC kata crime minute mereng dah sama si Mac dah iyalah. Assalamualaikum. Adakah wakah atau wasalafa amma ba'du dengan lafaz kemudian? Dah amma ba'du. Dah lafaz tu boleh kita wakah, tak ada masalah. Dah amma ba'du setara tu ialah. Salah apa hukum syarak taklifin dan hukum syarak. Jadi 25 rukun syarak. Lagu mana? Tu apa mana? Saya tak faham ni. Taklifin, syarak taklifin. Taklif. Taklif. Hukum syarak taklif dan hukum syarak wadha'in. Jadi 25 rukun syarak 25 rukun syarak. Lagu mana tu babu? Hok ni saya tak tahu ni apa ni. Mungkin istilah kod Malaysia ke apa saya tak pasti ni. Sini tu kita tak ada pakai mana bunyi. Adalah hukum syarak taklif, hukum syarak taklif. Taklif panggil. Ni surat kata pehak kuam mai dia kan mai babo ya pehak makna sama tu pehak. Tentu semasa solat hajat mana lebih afdal memasukkan hajat di sujud akhir atau sujud semula selepas beri salam? Sujud akhir itulah. Atau dalam doa lepas semaya saat ni tu pun tak apa sebab kita tengok lagi surat doa saya ni solat hajat ni muka 127. 127. Semaya hajat 2 rakaat, lepas tu doa dah. Itu baca doa tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim la ilaha illallah halim. Tu ada sebut ada hadis tu surah doa ni. Hadis Tirmizi, ada riwayat Ibnu Majah dan lain-lain lagi lah. Dan sunat kita kan apabila kita ada hajat, maka kita apabila kita ada hajat, maka kita semaya 2 rakaat. Ada hadis sebut man tawaddaa, Nabi itu siapa berwudu fa asbaghal wudu, dia mengelak ke wudu, thumma shalla rak'atan yutimmuhuma, dan dia semaya 2 rakaat dengan sempurna dengan 2, atahullah ma sa'al muajjalan aw muakhkhara. Tuhan akan beri pada dia cepat atau tangguh. Semaya 2 rakaat, semaya hajat ke panggil. Molek. Salahkan apa pun เคยกวาดขี้จิ้งจกที่ยังไม่แห้งในมัสยิดแล้วเช็คกับทิชชู่อย่างเดียวไม่ได้ล้างด้วยน้ำแล้วคนที่จะละหมาดตรงจุดนั้นจะซอกไหมเราจะบาปไหม Ya boleh istinja bagi kita gonyuh dengan kain saat ni cuci sungguh lah. Ya gonyuh kena gonyuh ke hal lain pula. Kita gonyuh kita gonyuh ke hal lain pula siapa kaya habis ain, habis bau tak apalah. Itu saja wallahu alam. Salam bos, setiap kali kita kencing sebelum ambil wudu, adakah kita wajib istibrak? Ya, kita kena istibrak lah. Karena takut istibrak itu kita gua nak uya tubik habis ke. Takut yalah, takut kata tagi tu cerek tubik. Sebab tu wajib kita istibraknya. Kalau jenis apa yang lekat-lekat lah. Salahkah apa ya cara คุณใจบาปเป็นยังไงช่วยหูไรด้วย Orang hati tak molek. Orang hati tak molek hak ni iaitu orang hak nampak orang lain tak kena berlaku. Orang wahai kata ke orang hak bagi menghina kat orang, menyanyi kat orang. Orang yang duk main lek belakang dan sebagainya. Maka orang-orang pesan ni tu hayat orang hati tak molek belaka tu. Tuhan sebut kan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub
fa ulaika humuz zalimun ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tu hasbuk taklif deki taklif tu taklif orang hati orang tak oleh ni, iaitu orang hati dosa ni kata oleh orang wahai menghina kau orang wahai nyanyi kau orang ya orang hati tak oleh tu. Kalau orang hati molek ni nak tolong orang, senyum orang, nasihat orang, ya apa orang hati molek gitu. Mudah-mudahan dah. Dah. Terima kasihการพูดคนเดียวเป็นการพูดกับชัยฏอนไหมเช่นพูดในห้องน้ำแล้วพูดคนเดียวมันดีไหมkecek sore molek gedak kecek apa sore ni tak boleh kecek sore dah tak molek kecek sore ni dah kecek apa sore tak boleh kecek sore dah duk kecek duk kecek sore apa gak dah jangan duk kecek sore pelak-pelak tu Ustaz kau thamหน่อย นักปราชญ์กับอุลามะแตกต่างกันอย่างไรนักปราชญ์นี่ahli falsafah ulama saat itu yaitu ahli orang mempunyai ilmu agama secara mendalam peraat saat itu ahli falsafah ahli fikir ke panggil ahli kadang-kadang saat itu ulama nak peraat saat ini kadang-kadang dia jadi ulama kadang-kadang saat itu peraat ni bahasa sial lah ahli fikir orang panggil batu tu ulama ni kadang-kadang bukan nak peraat dia ahli fikir bang. Sebab tu kalau Jambelan ni orang ngaji doktor philosophy of maknanya PhD ni filosofi ni bila habis doktor ni tu orang pandai mikir pandai mikir dan pandai menyelesaikan dan pandai komen pandai gitu pandai ginilah tahlil mari fikir benda-benda tu tu biasa pengajian tu lah panggil PhD tu doktor philosophy of gapo ya gitulah. Ya jadi falsafah bang. Biasa gitulah. Salam wanang sedu order riap roy leo nana. Terima kasih sama-sama. Adakah boleh kita wakil untuk buat umrah? Kita wakil buat umrah, kita hidup lagi, kita tak boleh. Orang buat lagi wajib di atas kita umrah sekali dan haji sekali. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan kita kena buat sendirilah selagi mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan buniyal Islam ala khamsin syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa salat ita zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Kena buat haji umrah sekali. Bila kita mati atau kita sakit tak boleh pergi dah, maka boleh kita nak upah orang ibadah haji boleh. Pawana doa nasib cit kau 24doa untuk apa? Muka 20 muka 17. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ni molek. Ya Allah beri pada kami ni rahmah. Minta Tuhan rahmah pada kita. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan minta Tuhan jadikan untuk kita ni pada pekerjaan kita rasyada. Rasyada ni maknanya dapat kebenaran. Salam apa kita jadi imam bagi solat fardu 4 rakaat, tapi masa rakaat ke-4 kita was-was, lalu kita tambah satu lagi. Makmum tak tegur tapi dia mufarakah imam, kena solat semula ke macam mana? Makmum saat ni mufarakah, makmum saat ni tu boleh mufarakah dan imam saat ni tak kena semaya semula dah. Kerana bila dia was-was, dia syak, maka dia kena ambil benda hak dia yakin. Hak yakin tak cukup. Kerana hak tu hak yakin, hak pak saat ni tu hak was-was. Maka pada ketika dia ambil hak yakin kena. Makmum dia tahu kata lebih, maka dia tak boleh tambah.
Dah dia tak kena turut bila dia tahu, maka dia mufarakah tak apa, dia nak turun sampai ke email turun pun tak apa. Wallahu a'lam. Apa hukum orang apa nyanyi menjala alim ulama apa ni? Dah luhumul ulama masmum. Dah daging ulama ni racun, orang panggil. Orang kata kepada ulama saat ni itu dosa, tak boleh. Dah duk kata apa kat ulama. Nah, duk buka tuduh itu dan sebagainya. Puasa Arafah wan nai, apa bukan puasa Arafah ni, puasa Asyura. Puasa Asyura tak hanya hari lah. Rumah kita ni iaitu hari Khamis ni. Dah. Nabi SAW bertanya an siyam Asyura, puasa Asyura, Nabi ta ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanah al-madiyah. Dan dia pun dosa telah lepas. Babo kerap samrap kun muslim tirian nai dan tawak pad mo raksaสัตว์ เวลาจะรักษาสัตว์ที่เป็นนาจิสเช่นหมาหรือการทำความสะอาดขนสัตว์ที่ติดบนตัวค่อนข้างลำบากนะตอนที่ละหมาดหลักชาระมีการผ่อนปรนอย่างไรบ้างสำหรับโมรักษาสัตว์Dah kalau lah dia pubak, dah kita tolong binatang ni, dah boleh pahala lah. Kita pubak binatang sama ada binatang keji tak keji dah. Sebab binatang anjing dan sebagainya, tak ada masalah situ tu, kita pergi pubak dan sebagainya. Cuma bila kita tepuh, kita kena basuh 7 kali. Dah kena basuh 7 kali tak ada pon-pron ke apa lah. Maknanya bila cemar kena dia ke, kita pakai sarung tangan, kita kena basuh jugalah. Maning lah ke apa semua. Basuh tak ada payah ke apa kali. Kita maning 9 kali, basuh 9 kali, lepas tu dengan air tanah sekali. Kali tu mula-mula pun tak apa, tengah pun tak apa, mana-mana pun tak apa. Nabi SAW sabda, idza walagal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ihdahunna bit-turab. Kena basuh 7 kali. Kalau jilat anjing, salah satunya dengan tanah, air tanah. Itu saja. Tak ada konfront ke apa. Maknanya bila anjing kok, kalau binatang cemar, kita kena pergi fubak dia. Boleh pahala fubak binatang, boleh pahala. Kalau binatang ni banyak. Ada sebut dalam hadis kan, orang tak boleh makan kepada kucing contohnya masuk neraka. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu hashishal ard. Supaya itulah masuk neraka. Maknanya kalau kita tolong, maksud ada hadis orang wi makan pada anjing semua, wi air dan sebagainya. Jadi kita ni fubak nata, maka tak ada masalah kita fubak nata. Tapi kita kena basuh turut itulah. Peratu ke oleh agama Allah Subhanahu taala. Salam abayata. Doa je hai pun tak upasakan cai ciwit tong doa nai. Nak wi kita ni lepas daripada kesusahan. Doa nak wi kita selamat daripada kita jatuh dalam susah. Nak wi Tuhan selamatkan kita daripada susah ni, doa gapo tapi kalau serabut lalu gapo tu baca ni apa dah, Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Tapi kalau dalam surat saya ni doa ni ketika rasa susah hati, ada doa ni. Doa ketika marah, ketika sedih, ketika doa ketika susah. Ni muka 168. Tutup mata hati tika bayar hutang, tika sedih duka cita, tika susah hari ni macam ni. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Itu doa ketika kesusahan ni. Baca ni.
Muka 170. Muka 170. Ketika gelah gesah ni, a'udzu bikalimatillah tamat min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahduruni. Waktu muka 168. Baca tu banyak insya-Allah. Bapa kaca ถามว่าหลานเรากับสามีเราตกไหมน้ำละหมาด anak nakal kita dengan tok laki kita jatuh ais maya tak ada kena geno sekali. Tak ada kena geno sekali dia. Ya kita sendiri tu pun jatuh ke. Kita jadi bini dia jatuh. Bini ni jatuh ais maya. Pas anak nakal kita kau tengok lagi jauh lagi. Bini kita tu pun jatuh dah. Kita jadi bini dia. Kita ada anak nakal jatuh lupa dulu. Tak ada kena geno. Anak nakal kita kena tudung aurah nak apa mok nakal kita tak kena geno. Enggak tok laki kita. Ya tak tua seorang ya. เราทำมสิทธิ์เพื่อจะรับเงินเยียวยาบาปไหมไม่บาป dah jawab lalu dah แปลกจริงๆนะคำถามเมื่อกี้พูดคนเดียว Aduh, salah bapa kerja maupun ceramah motivasi hampir 20 tahun lebih tetapi tak pernah baca khutbah Jumaat atau raya Adha atau Fitri ya Ustaz. Bagaimana saya kena bersedia untuk jadi khatib baca khutbah Jumaat ni? Oh Ustaz nah. Jadi gini Ustaz pengalaman saya ni khutbah saya tak pernah tengok surat. Lama-lama semenjak pada saya mula-mula dulu, klik dulu lagi lah. Mulai belajar saya dulu tak pandai juga Kalau ada pun nota dah sikit sangat lah. Kita bawa. Tapi biasa tak ada lah. Tapi orang panggil kita ni bila kita nak khutbah ni, ya ada asalah. Asalah saat ni tu ada tubik pada perasaan diri kita sungguh. Itu khutbahnya berkesan. Kalau baca surat tak kesan. Lepas tu kita nak tubik pada perasaan kita kena jadilah tu sungguh. Kalau kita nak ayat asmaya, kita semaya sungguh. Ayat tahajud, kita tahajud sungguh. Barulah kita sapa mesej kita kepada orang. Tidak kok kita sana ala kertas lah. Tak kertas aja. Tak ada pasal apa. Sebab tu dia tak kesan. Tubik pada diri kita. Waktu yang penting sekali. Oleh tu kita cedek lah. Lepas tu pula ayat Quran hadis ni orang ngaji ni tak boleh kita, ya kena ingat. Quran hadis ke apa semua kena ingat. Kalau tak ingat ni kita fail lah. Maknanya orang panggil kita nak kecek saja ni tak boleh ki. Maknanya setiap, tapi cuma ya ada kalau kita baca khutbah ni tu, kalau kita kena bawa juga nota, kalau kita ingat pun kadang-kadang ya orang ni mari terlekat pun ya ada. Tapi khutbah ni pengalaman saya iaitu kita kena buat persiapan, lepas tu biar tubik pada diri kita sungguh. Itu bawa kesan. Khutbah ni saya minat ya, saya pergi Kedah saya khutbah juga. Kalau saya duk ngajar Kedah, khutbah orang minta tebah ya. Tebah umur saya tebah Menara, Taning, Jalan, tebah sikit besar. Tebah belaka, tak ada kahwin ni tebah. Setiap minggu tak ada luar. Alhamdulillah lah. Kita dakwah lah, kerja dakwah. Begitulah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala taufik kan. Ni penceramah motivasi ni. Bukan biasa tu. Salam Abba Salam ครับเราบอกสมัคร TikTok ให้เพื่อนแล้วได้เงินสามารถเอามากินหรือมาใช้ได้ไหมครับบาโบ semarak TikTok lepas tu ambil duit tu halal ke tak. TikTok ni ada bagai hak manfaat dan tak ada manfaat. Bila bagai hak boleh manfaat atau manfaat ya harus boleh. Tapi kalau kita pergi buat bagai untuk tak manfaat, maka pada ketika tu tak boleh. Ya bagi hak manfaat dan boleh bagi hak ada manfaat dan tak manfaat dia boleh kita ambil di situ ya. Dan kalau bandar tak manfaat maka tak boleh. Ini ya ada manfaat. Ya boleh lah ni ustaz-ustaz TikTok pun ada dan yang mau masuk ke kata-kata pendek-pendek. Dia kata TikTok seminit tapi hak duk mari buat ngaruk tu gak dosa lah. Tino joget lah, duk tunjuk aurah lah, maka TikTok jadi hak tu jadi TikTok sungguhlah.
Salam bapaมีคุณฝากถามข้าอยากทราบว่าขณะไหนถึงเรียกว่าดรฮักเกอร์สวามีเช่นเราไม่ขออนุญาตออกไปซื้อของเนื่องจากสามีไม่คุยเงียบแล้วสามีว่าเราดรฮักเกอร์kalau untuk laki saat ni tu tak kecek tak gapo hak ni tu ya payah jugalah bagi draka ni kita tubik kita kena wayak suami tu hukum dia nya. Kita nak pergi situ sini tu. Lepas tu ya hak di antara kita tak kena wayak, contoh kita nak tanya masalah. Nak tanya fatwa je tu kena pergi, maka kita nak pergi dan ada masalah kita kena pergi tu pun tak kira draka lah. Dan kita berhajat sangat-sangat. Nak makan tak ada. Lepas tu nanti dia nak royak dia tak ada, dia apa tak ada jalan lah. Tapi kalau boleh royak kena royak. Itulah saja kita kena royak lah. Nak kata draka tak draka kena tengok dululah, tengok keadaan saat ni. Untuk laki sama mana, untuk laki ni kena kecek dengan bini, ma'asyiruhunna bil ma'ruf. Kena kecek molek. Salah bapaไปให้หัวของคนอื่นต้องบอกเจ้าไหมไปเอาย่าไม่upuk ni ada gol lah ni, maka kena kita minta juga mai upuk mai gapo sana tu bila ada gol kena minta dia lah, kena royak. Salam bapa ทำหน่อยละหมาดวันศุกร์ทำให้ครบ40 hukum belah mana? Pakai kaum koding 12 boleh. Salah buat di Thailand raya haji baru ni wukuf lewat sehari dengan mereka, tetapi hari Asyura sama pula dengan Mekah. Gana tu. Kita sini tengok anak bulan. Bila tengok anak bulan ni, ada hak betul, ada hak tak betul gitulah. Tengok anak bulan baru ni tak nampak anak bulan, hak ni nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan sama. Baru ni tak nampak anak bulan sehari. Sini tengok anak bulan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nampak anak bulan puasa. Puasa bila 10 ni kami. Insya-Allah. Tapi sekarang ni negara Thai belum buka lagi untuk pergi ke Mekah. Lagi pula wabak. Sedikit lagi doktor tolong beri penjelasan adakah boleh kita wakil untuk mengerjakan umrah. Lah ini tak boleh pergi lagi, memang tak boleh pergi lagi dah. Sia ni Thailand 23,000 ni. Covid seluruh negara. Mati kat 200. Allah. สลาวนาใจมักจะมาสิ่งที่ไม่ดีจะต้องทำอย่างไรทั้งที่เราไม่อยากให้มาสิ่งนั้นbaca doa tadi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun baca tu dah. เวลาเราจะไปเจอใครสักคนใหญ่คนโตลองดูคนเดียวก่อนใช่ไหมลองคุยคนเดียวก่อนใช่ไหม Saya tak payah tu dah. Terima kasih online ini lewat rakaat ke-10. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.